Didik TV KPM. Rukun negara ada berapa? 5. Berikan rukun negara yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara ada berapa? 5. Sebutkan rukun negara yang kedua. Kesetiaan pada raja negara. Rukun negara ada berapa? 5. Berikan rukun negara yang ketiga. Keluhuran perlembagaan. Rukun negara ada berapa? 5. Berikan rukun negara yang keempat. Kedaulatan undang-undang. Berikan maksud bagi kedaulatan undang-undang. Rakyat perlu menghormati undang-undang supaya rakyat tidak melanggar peraturan. Rukun negara ada berapa? 5. Sebutkan rukun negara yang kelima. Kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara ada berapa? Ada 5. Sebutkan kesemua rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Selamat kembali menonton Didik TV KPM di slot menengah atas bagi mata pelajaran sejarah. Topik kita berkaitan dengan rukun negara. Video yang sama-sama kita tonton sebentar tadi merupakan temu ramah murid-murid berkaitan dengan prinsip rukun negara. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita teruskan dengan cikgu kita. Cikgu, sedia cikgu? Okey. Jom kita teruskan kelas kita. Okey. Seterusnya tajuk kita adalah prinsip rukun negara. Baik. 5 tu dah disebutkan dalam video sebentar tadi. Ya. Okey, dan anak-anak murid pun biasa mereka dah tahu dah lah sebutkan dia akan sebut 5 itu sebab dia daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah pada setiap hari Senin mereka akan baca ikrar tersebut. Baik. Okey, so tajuk ini kita belajar apa kandungan ataupun apa makna di sebalik prinsip-prinsip tersebut. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, prinsip yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, sebagai seorang rakyat Malaysia, semua mesti ada agamanya. Ya. Semua ada kepercayaan masing-masing. Okey, kenapa? Apa kepentingan agama? Okey, agama adalah boleh dijadikan panduan okey untuk membentuk satu kepribadian yang baik. Baik. Okey, di negara kita agama Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Tapi agama lain masih boleh diamalkan. Baik. Kepercayaan lain masih boleh diamalkan di negara kita. Okey, dan apa peranan rakyat? Okey, rakyat hendaklah saling memahami dan saling menghormati. Okey, bertolak ansur dalam hal-hal yang melibatkan keagamaan. Okey, itu adalah kandungan yang di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Baik. Okey, prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, ini adalah agung kita lah, yang di Pertuan Agong kita. Okey, apa yang terkandung dalam kesetiaan kepada raja dan negara? Apa yang kita perlu tahu dalam prinsip ini? Okey, negara kita mengamalkan satu sistem dipanggil sistem raja berperlembagaan. Okey, raja itu adalah simbol penyatuan. Okey, simbol penyatuan kita adalah raja. Baik. Okey, dan juga simbol perpaduan kita pun adalah raja kita. Okey, dengan itu dapat melahirkan masyarakat menghormati simbol negara. Baik. Semua masyarakat dekat Malaysia ini haruslah menghormati raja kita kerana ia adalah simbol kepada penyatuan kita. Okey? Dan juga menyebabkan masyarakat itu lebih patuh kepada undang-undang. Okey, dan kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan imej negara dan juga yang paling penting kita mempunyai sifat patriotisme yang teguh. Okey, kita sangat cintakan negara, kita kena ada sifat patriotik yang teguhlah. Okey, seterusnya prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Okey, tahu apa maksud perlembagaan? Anak-anak murid tahu maksud perlembagaan? Ada yang tahu, ada yang nak kongsikan? Senyum. Terpana masing-masing, cikgu. Okey, tak apalah saya teruskanlah. Okey, perlembagaan itu adalah undang-undang yang tertinggi dekat negara kita. Okey, tengok keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah ketertinggian dan keagungan perlembagaan atau undang-undang. Okey, malahan perlembagaan itulah yang memberikan kita perlindungan, memberikan kita hak. Okey, hak asasi kita, hak bersuara kita, hak berpolitik, hak beragama dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua telah digariskan dalam perlembagaan yang melindungi kita. Okey, dan juga dalam prinsip ini menekankan rakyat agar patuh dan mempertahankan perlembagaan. Baik. Okey, kita mesti patuh kepada perlembagaan. Baik, cikgu cakap mengenai perlembagaan kan, perlembagaan kan membawa maksud
ketertinggian dan keagungan perlembagaan. Keluhuran perlembagaan bermaksud ketertinggian. Saya dah tersasul ni cikgu. Mana ni soalan saya ni? Keluhuran perlembagaan membawa maksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan. Tapi macam mana kita nak tahu apa bukti-bukti keluhuran perlembagaan, cikgu? Okey, cikgu sebut yang satu yang sangat penting lah. Baik. Okey, dalam pembentukan undang-undang. Ya. Okey, kalau nak bentuk undang-undang, okey, dia mesti merujuk kepada perlembagaan. Ya. Sekiranya undang-undang yang telah dirangka itu bertentangan dengan perlembagaan, maka dia akan terbatal secara automatik. Baik. Terbatal dengan sendirinya. Itu maksud keluhuran perlembagaan. Baik, terima kasih Okey. cikgu. Sama-sama. Okey, yang keempat adalah prinsip kedaulatan undang-undang. Okey, dalam prinsip ini semua rakyat Malaysia ni, okey, semua kita ni, okey, mestilah menghormati undang-undang. Bila kita menghormati undang-undang, kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Okey, dan selain daripada itu, kita sentiasa usaha untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang dan menjadi tanggungjawab rakyat untuk mempertahankan undang-undang di negara kita terutamanya. Baik. Okey, dan prinsip yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Okey, biasa kita nampak tunduk kan. Ya. Okey, sopan. Okey, kita menunjukkan tata susila kita. Okey, apa kepentingan prinsip ini? Dah banyak sebut kepercayaan kepada Tuhan, undang-undang, perlembagaan, setia pada raja. Ya. Okey, tiba yang kelima, kena sopan, kena ada adab susila itu. Baik. Okey, apa tujuan dia? Prinsip ini adalah untuk menjamin hubungan sesama kaum agar kekal terpelihara. Okey, dan prinsip ini telah menjadi garis panduan yang mesti dijadikan amalan bagi kita selaku rakyat Malaysia. Ya. Dan kita kena ada penghayatan nilai murni dengan harapan akan melahirkan suasana harmoni dan saling bertolak ansur. Oh, cikgu, baru saya faham. Contoh ya, kalau kita menjaga hubungan baik sesama jiran, Ya. barulah kita hidup pun dalam keadaan selesa, Betul. harmoni, tak gaduh-gaduh. Betul tak, cikgu? Betul Nisa. sebab tu Semua orang penting. menjaga kesusilaan masing-masing. Baik. Okey. Semuanya senyum tadi, cikgu. Tadi mereka tak dapat nak jawab. Cikgu soalan mungkin masih berfikir. Tapi ada tak soalan kita nak bagi pada mereka? Oh, ya, mesti ada. Mesti Setiap ada. tu mesti ada soalan. Kita nak Baik. tahu dia punya pemahaman kan bagaimana. Okey, mari kita tengok soalan pengukuhan. Baik. Okey, soalan yang pertama. Okey. Manakah antara berikut merupakan penjelasan kepada prinsip rukun negara yang pertama? Ingat ya, prinsip rukun negara yang pertama. Okey. yang A. Panduan hidup untuk kepribadian yang baik. B. Amalan yang perlu disemai dalam diri rakyat. Penyatuan dan perpaduan rakyat pelbagai kaum dan juga amalan menghormati undang-undang negara. Okey. Siapa nak jawab soalan yang pertama? Okey, siapa nak boleh jawab? Boleh angkat tangan. Okey. Okey. Oh, Khairi Khairi. dengan semangatnya. Tapi sebelum tu Khairi, boleh awak sebutkan prinsip rukun negara yang pertama, apa dia? Boleh? Kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Dan jawapannya untuk soalan ini? Jawapan dia A. Bacakan. Panduan hidup untuk kepribadian yang sekejap ni tak nampak. Yang baik. Yang baik. Panduan yang baik. Baik. Okey. Bagaimana, Betul ke? cikgu? Pasti ke jawapan ni, Khairi? Sejauh mana? Skala 8 ni ke 10? 10. Khairi jawab A kan? Okey, jawapan dia 10. Yang 10. 10. Memang sangat confident ni. Ya. Okey, jawapan dia betul. Baik. Okey, Jawapan dia dia adalah A. Okey, Baik. Tahniah, bagus. Khairi. Bagus, Khairi. Bagus. Okey, Baik. soalan yang kedua. Pengamalan, ini adalah penyataan ya. Baik. Pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara. Kata kuncinya itu berada pada simbol. Okey, ingat lagi tak tadi simbol? Baik. Okey, apakah prinsip yang berkaitan dengan penyataan di atas? Okey. A. Kepercayaan kepada Tuhan. B. Kesetiaan kepada raja dan negara. C. Kedaulatan undang-undang. Dan D. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, Siapa agaknya yang dah jumpa kata kunci dan tahu jawapan? Okey, Nash. Ya? Nash dah angkat tangan. Nash, silakan. Bacakan jawapan anda. B. Kesetiaan kepada raja dan negara. Betul, Nash. Betul. Okey, bagus. Tahniah. Okey, yang ketiga, apakah tanggungjawab rakyat yang telah digariskan dalam prinsip rukun negara yang keempat? Yang keempat ya. Ingat tadi yang keempat. Siapa yang nak jawab ni kena sebut apa dia rukun negara yang keempat. Dah tahu ya prinsip itu baru boleh jawab soalan ni. Baik. Oh, Nurin angkat dah tangan. angkat tangan dahulu. Kita bagi dia jawablah. Nurin, prinsip rukun negara yang keempat dan bacakan jawapan anda.
Keluaran perlembagaan. Baik. Jawapan dia Yang keempat, Nurin. Prinsip yang keempat. Keluhuran perlembagaan yang ketiga. kedaulatan undang-undang. Baik. Nasib baik. Jawapan anda? Rakyat perlu memelihara undang-undang. Jawapan dia D. D. Rakyat Okey. perlu memelihara undang-undang. Betul, Betul. cikgu? Betul. Tahniah, Nurin. Okey, dan yang keempat, soalan yang keempat, good Nurin, bagus. Apakah kesan kepada rakyat Malaysia jika menghayati dan mengamalkan prinsip yang kelima itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan? Okey. A. Melahirkan rakyat patuh pada undang-undang. B. Baik. Memastikan kepercayaan menjadi paduan hidup. C. Menjamin hubungan baik sesama kaum. Dan menerima kepercayaan semua kaum. Siapa nak jawab? Auni, silakan. Jawapan dia C. Menjamin hubungan baik sesama kaum. Yes, betul jawapan dia, Betul. Nisa. Okey. Tahniah. Alright, Semua jawab bagus. betul ni. Bagus mereka betul-betul memberikan orang kata apa, perhatian penuh pada sesi pembelajaran kita. Baik, cikgu. Okey, Kita dan ada soalan keempat lagi, dah cikgu. jawab ni. Ya. Okey, soalan yang kelima kita bagi pada siapa? 4 orang dan dah jawab. Empat orang dah jawab kan, cikgu kan? Siapa yang nak lagi? jawab, ya, yang Siapa kedua lagi tu. tak jawab? Bukan, saya kena jawab. Baiklah, cikgu. Soalannya, cikgu, apa dah? Apakah dia? Manakah antara berikut menerangkan fungsi perlembagaan seperti yang dijelaskan dalam prinsip ketiga rukun negara? Okey. Prinsip ketiga rukun negara tadi telah disebutkan oleh rakan saya, iaitu keluhuran perlembagaan. Okey, betul. Okey, betul. Jawapan saya A. Memberikan perlindungan dan hak kepada rakyat. Okey, betul. Betul. Nasib baik, cikgu saja buat saya berdebar, cikgu. Semua jawapan betul ya. Maksudnya tajuknya agak senang juga untuk kita kuasai. Tapi cikgu, saya fikirkan kalau kita betul-betul beri perhatian kan boleh jawab kan murid-murid kan? Kalau boleh jawab ni, tak double thumbs up sikit. Wah, baiklah cikgu. Berapa puluh bintang pula kali ni? Tadilah 50, saya dah bahagikan sama rata. Okey, 10 10 seorang. Okey, sama jugalah 50 lah juga. 50 juga. Okey. 10 tambah 10 berapa? 20 bintang untuk semua. Terima kasih semua murid-murid dan terima kasih murid-murid di rumah. Ada yang juga turut menjawab soalan bersama-sama dengan kita. Kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM.